Ini bab larangan dibawa Al-Quran bermusafir, dibawa dalam perjalanan Al-Quran, yakni mushaf, ke bumi orang-orang kafir apabila ditakuti ataupun dibimbangi akan terlepas Al-Quran itu ke tangan mereka. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah SAW melarang dibawa Al-Quran dalam perjalanan ke bumi musuh. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar daripada Rasulullah SAW bahawa baginda melarang dibawa Al-Quran berjalan, dibawa pergi Al-Quran ke negeri musuh, makhafata an yanalahu al-adu, kerana takut atau bimbang akan diambil oleh musuh. Riwayat daripada Ibn Umar lagi, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu bawa pergi Al-Quran, yakni bawa pergi bermusafir, membawa Al-Quran, fa inni la amanu, kerana saya bimbang ia akan diambil oleh musuh. Ayub berkata, memang telah pun musuh ambil, dan mereka telah melawan kamu dengannya. Ini beberapa sanad ni Imam Muslim mari ni lebih kurang aja. Cuma dia kata fa inni akhafu dalam hadis Sufyan dan hadis Dhahhak, makhafata an yanalahu al-adu, lebih kurang aja maksudnya, iaitu kerana takut akan diambil oleh musuh. Ini bab al-musabaqah bainal khayl wa tadmiriha, berlomba menggunakan kuda, berlomba kuda lah, dan tadmiriha, menguruskan kuda. Tadmir itu menguruskan dengan kemas lah kuda. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar bahawa Rasulullah SAW telah berlomba kuda ataupun telah membenarkan, mengharuskan lomba kuda yang telah dikuruskan, yang telah dikuruskan ataupun yang telah urus sehingga dia tu jadi kemas lah. Jadi kemas itu makna udmirat minal hafya, dari hafya, dan jaraknya iaitu thaniyatul wada'. Jadi bermula daripada thaniyatul wada' ke hafya gitu. Dan Nabi SAW membenarkan perlombaan kuda yang tidak dikuruskan ataupun kuda yang tidak tidak diurus lah, kuda yang tidak diurus supaya jadi kemas, dari Thaniyah hingga ke Masjid Bani Zuraid. Ibnu Umar termasuk antara orang yang berlomba kuda. Lepas tu Imam Muslim mari beberapa sanad tu banyak tu. Sebenarnya seperti biasalah, kita maklum dah Imam Muslim tujuan dia nak ayatnya sanad bagi hadis sahih tu banyak. Bila banyak kuatlah, bendanya serupa, bendanya serupa. Cuma di akhir dia tu dalam riwayat Hamad ada tambahan lah dalam hadis Ayub daripada riwayat Hamad dan Ibnu Ulayyah, iaitu Abdullah berkata, faji'tu sabiqan, saya mendapat nombor satu dalam perlombaan itu. Saya boleh nombor satu, yang depan sekali. Fataffafa biyal faras al-masjid, kuda telah membawa saya melangkaui masjid ataupun masuk ke dalam masjid, kuda melompat, kuda membawa saya dengan melompat masuk ke dalam masjid. Bab fadilatil khayl wa anna al-khair ma'qudun binawasiha. Ini bab kelebihan kuda dan kebaikan ataupun kebajikan itu tersimpul di dahinya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, kuda itu di dahinya, di jambulnya ada kebajikan, kebaikan hingga ke hari kiamat. Lepas tu beberapa sanad lagi ni seperti tu juga.
Lepas tu riwayat daripada Jarir bin Abdullah, katanya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan ataupun memintal bulu di dahi kuda tu dengan jarinya. Wa huwa yaqul, sambil ataupun seraya berkata, al khail ma'qudun binawasiha al khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu tersimpul di dahinya kebajikan ataupun kebaikan hingga hari kiamat, iaitu kebaikan ataupun kebajikan itu, kelebihan itu, pahala dan harta rampasan perang. Nah, lepas pada tu sanad satu lagi tu sepatu juga hadisnya. Kemudian riwayat daripada Urwah al-Bariqi, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khail ma'qudun fi nawasiha al khair. Sepatu juga. Cuma tadi supalah al ajru wal maghnam. Cuma tadi al ajru wal ghanimah, tu bezanya. Riwayat daripada Urwah al-Bariqi lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan ataupun kelebihan tersimpul, ma'qus, samalah dengan ma'qud, tersimpul di dahi kuda. Qala, perawi berkata, maka orang berkata, orang kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bima dzaka, kenapa lebih tu? Qala al ajru wal maghnam ila yaumil qiyamah, kerana ia mendatangkan pahala dan ghanimah sampai ke hari kiamat. Dengan sanadnya Imam Muslim, salah gitu seperti juga meriwayatkan daripada Urwah al-Bariqi lagi seperti juga. Cuma dalam riwayat ini dia tidak ada sebut al ajru wal maghnam, tu tak ada, iaitu pahala dan ghanimah tu tak ada. Begitulah. Kemudian dalam hadis Sufyan, dia dengar Urwah al-Bariqi. Urwah al-Bariqi pula dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat daripada Urwah lagi bin Al-Ja'd. Urwah al-Bariqi itu orang panggil juga Urwah al-Ja'd bin Al-Ja'd, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tadi, tapi dia tidak ada sebutkan di dalam sanad ini, di dalam riwayat ini al-ajr wal maghnam. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkatan berada di dahi kuda, gitu. Lepas tu riwayat daripada satu lagi ni, riwayat daripada Anas juga, sepertilah lafaznya. Ini bab sifat kuda yang tidak disenangi, yang tidak disukai, yang tidak dipandang elok. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka shikal, yakni kuda yang mempunyai alamat shikal. Lepas tu riwayat satu lagi, dia ada tambah di dalam hadis Abdul Razak, shikal itu lagu mana? Iaitu kuda itu di kaki sebelah kanan dia putih dan tangan sebelah kirinya putih. Mana kaki depan itu dia panggil tangan, kaki depan sebelah kiri putih, kaki belakang balik kanan ni putih. Ataupun tangan kanan dia, mana kaki depan sebelah kanan itu putih, dan kaki kiri dia putih. Hak ni belawai gitu. Tangan kaki depan tu putih dan kaki kiri, kaki depan hak kanan putih, kaki kiri hak belakang tu putih juga. Antara dua tu lah, itu orang panggil shikal. Kalau ada tanda lagu tu, mana dikira tanda tidak baik lah, tidak baik. Tak apalah, kita tengok dulu. Mula-mula sekali malam ni Nabi SAW larang bawa pergi Quran, mushaf, ke negeri orang kafir, kerana takut jatuh ke tangan mereka ataupun diambil oleh mereka. Satu, tak apa, kita tengok Imam Nawawi sebut dulu. Mula-mula tu dia dari riwayat ni gini, riwayat ni gini, lafaz dia saja berbeza seperti yang kita baca tadi, maksudnya sama. Di dalam hadis ini terdapat larangan membawa pergi mushaf ke negeri orang-orang kafir kerana alasan tadilah, sebab tadi, iaitu yang tersebut dalam hadis, kerana takut mereka mengambilnya dan mereka mencabulinya.
mencabuli kehormatannya. Tetapi kalau ilat ni tak ada, sebab ni tak ada, maka bolehlah mana awak masuk ke negeri kafir pun. Misalnya orang Islam kuat ramah dan menang, dalam keadaan menang tu tak apa, tidak ada makruh, tidak ada larangan ke apa. Inilah yang betul. Inilah pendapat Abu Hanifah, Bukhari dan lain-lain lagi. Tapi Malik dan sekumpulan ashab kita, jadi tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, melarang secara mutlak. Tak kira masa mana-mana pun tak boleh. Ibnul Munzir pula meriwayatkan, menyebutkan pendapat Abu Hanifah mana harus secara mutlak, dalam keadaan lagu mana pun boleh berlaku. Itulah was sahih anhu ma sabaqa. Hak sahih di sisi Abu Hanifahnya seperti tadilah, iaitu kalau aman daripada diambil oleh orang kafir, kalau aman begitu tak apa. Maknanya tidak kata secara mutlak, kata pendapat Abu Hanifah tu. Dan apa yang tersebut di dalam hadis ni semua sekali adalah kata-kata Nabi SAW. Ada sesetengah ulama dalam mazhab Malik, dia tersalah. Imam Nawawi kata, kerana dia mendakwa ini adalah kata-kata Imam Malik sebahagiannya. Yang ni hak Nabi larangnya bawa pergi Quran ke negeri musuh. Hak tu sekat tu je. Kerana takut diambil oleh musuh tu, itu kata-kata Malik. Ada yang berkata begitu. Imam Nawawi menyangkal hak tu lah, menolak tu. Tak betul, semuanya hak Nabi kata. Takut akan diambil oleh orang kafir itu sampai kesuk lah. Itu semua hak Nabi kata. Bermakna kalau mengikut pendapat orang yang mengatakan ini hak sebahagian tu, hak akhir tu kata-kata Malik, bagi mereka hadis ini adalah hadis mudraj. Mudraj itu maknanya bercampur lah antara hak Nabi dengan hak orang lain. Dan mudraj ni ada yang jelas, hak ni hak orang lain, ada yang tidak jelas. Macam sini tidak jelas, tidak jelas. Boleh jadi mana tak ada bukti yang menunjukkan ini tentu tidak hak Nabi kata, tak ada bukti. Ataupun tentu Nabi kata juga tak ada. Kalau kira hak zahirnya, hak asalnya, bila sebut hadis kat hak Nabi lah, gitulah. Tapi kadang-kadang dalam hadis tu, matan hadis tu ada hak perawi dia sebagai menghurai ke, menjelaskan apa Nabi tak begitu apa. Sebab takut gini-gini. Takut gini-gini tu tidak semesti Nabi rakyat dia kira. Tapi itu tak betul lah. Imam Nawawi tak si terima betul lah. Ulama sepakat mengatakan bahawa harus kita menulis surat kepada orang kafir yang mengandungi satu ayat ataupun beberapa ayat Quran. Boleh. Hujahnya iaitu Nabi sendiri tulis surat kepada Heraklu, dalam itu ada ayat Quran. Qadhi Iyad dan ada kata Qadhi Iyad, Imam Malik dan orang lain ada lagi lah mengatakan tak molek lah kita bermuamalah dengan orang-orang kafir menggunakan dirham dan dinar yang tertulis nama Allah di situ. Itu pendapat dia. Pendapat dia zaman dulu kan adalah nama Allah kalau di situ di pitih tu. Lagu tu payah nak berurusan kita kata. Taklah, ini pendapat dia. Setakat ada di dalam Syarah Nawawi ni sekat tu lah. Perkara yang kita kena tengok di sini, hak ni nak sebutnya. Dalam Bukhari pun lagu tu juga dia buat tajuk lagu ni kok. Lebih kurang ni tajuknya. Kalau kita perhati berdasarkan riwayat-riwayat ini dan tajuk yang dibuat oleh Bukhari dan Muslim ini menunjukkan di zaman Nabi SAW sudah ada dah Quran itu. Sudah terkumpul dah dalam mushaf, Nabi SAW larang ni, tak ada siapa dia kata ni untuk orang kemudian. Tak ada siapa dia kata. Bahkan semua boleh katakan sejak zaman dia lagi lah. Dan sampai bila-bila pun. Bukan hak ni dia kata ni alamat ni, alamat mukjizat Nabi, sebagai mukjizat Nabi. Benda tak ada lagi zaman dia. Tapi hak dia rakyat ni, hak akan datang. Hak dia larang ni kepada orang akan datang, umat dia akan datang. Tak ada siapa kata lagu tu. Bahkan umumnya menerima bahawa ini hak Nabi kata ni terutamanya kepada orang zaman dia tu lah. Orang ada sekali dengan dia. Sebab apa? Sebab hak zaman dia tu lebih patut kalau kita nak kata lagu ni. Sebabnya zaman Nabi SAW tentulah tidak sebanyak Quran yang ada zaman lah ni. Tidak sekemah lah ni, cetok
tu dengan cetak. Kalau ada pun tulis tangan gitu ya. Kalau ada pun. Dan mungkin orang boleh baiki, boleh ubah, boleh gapo hak tu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam takut tu munasabah nak masa dia. Jadi kalau orang kafir ambil, dia kata di Quran, padahal tidak. Jadi kan timbul fitnah. Dia ubah di situ, boleh jadi mungkin sama-sama dia pun arak juga. Hak munasabahnya zaman dia. Tu lebih khusus zaman dia. Kalau kita kata Quran sekarang ni tak bimbang, tak ada gapo, banyak dah. Lepas tu bukan semua musuh tu reti Arab. Dia akan baiki Quran tu, dia tukar ayat ataupun perkataan tertentu, baris kau gapo kau. Sekarang ni boleh dikatakan terpelihara dah daripada kebimbangan tadi tu, fitnah tadi tu. Walaupun boleh berlaku dan ada sama, tapi oleh kerana banyak sangat Quran ini, jadi tidak akan terjejas. Hak munasabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lebih khususnya ni zaman dia. Tapi kalau kita baca dalam sejarah Quran kan, dia kata baru terkumpul dalam bentuk mushaf ni zaman Sayyidina Uthman. Lama benar tu. Baru terkumpul. Zaman Sayyidina Abu Bakar suruh Zaid bin Thabit kumpul. Maknanya Quran tak ada lagi lah terkumpul seseolahnya begitu. Tak ada lagi. Kita tengok gitu nampak. Tak ada lagi. Adanya dalam bentuk mana? Berselerok lah. Atas tulang, atas papan, atas atas batu, atas pelepah tamar, macam-macam ada tu. Adanya gitu gambaran yang diberikan. Umumnya orang faham gitu. Tetapi sebenarnya tak betul tu. Tak tepat tu. Yang tepatnya ni. Hak ni pun ada dalam Bukhari dan Muslim juga. Yang jadi orang keliru tu apa sebab? Sebab ada dalam Bukhari hadis tu. Hak kumpul tu, pengumpulan di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Uthman tu ada di dalam Bukhari. Ada dalam Tirmizi, ada dalam Tunni, ada. Tetapi kita kena ingat, hak ni pun ada dalam Bukhari juga, ada dalam Muslim, yang menunjukkan ada. Kalau Quran tu sebutir, tak payah pesan gitu mau. Tak sawagi lah. Ada beberapa butir yang Quran dengan Nabi tak sawagi. Ni menunjukkan banyak. Jangan kamu bawa. Kamu tu boleh dikatakan ada lah saja. Apa tak bawa Quran je? Muka kita nak semayang, nak ngapa, nak gapo, perlu benar lah Quran nak rojokkan. Masing-masing kena ada lah. Sepatutnya dia sudah jadi bercanggah dengan itu. Tetapi hak mana yang lebih tepat? Hak lebih tepatnya ni. Supaya juga hadithul ifk, cerita Aisyah gitu gini tinggal tengah jalan tu jatuh kalung ke apa tu kan, panjang tu. Dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada. Dia sebenarnya hak sebenarnya, hak betul, hak tepat, hak asalnya, iaitu ada juga tu, tapi peristiwanya ringkas, tidak sepanjang itu. Yang ada dalam bab tayammum, dan Imam Bukhari letak rata dalam kitab dia tu, ada semua. Hak tu Nabi SAW tak tinggal isteri dia tu. Gitu. Inilah benda yang payah sikit hadis ni. Kadang-kadang kepada orang yang tidak faham, dia kata buat apa lagu tu. Itulah benda payah. Nak tahu hak mana hak asal hak sebenarnya. Kalau nampak bercanggah, nak tahu hak mana hak asal, hak mana lebih sesuai, lebih munasabah. Tu kerja berat tu. Tak apalah, kita nak bincang ni hak bab Quran ni, nak bincang ni bab Quran. Kalau kita kata zaman Sayyidina Abu Bakar tu tak ada lagi Quran, tak ada lagi Quran, yang ni dalam bentuk buku lah. Hak duk bincang ni dalam bentuk buku, dalam bentuk mushaf ni, orang panggil mushaf. Dia pun Imam Nawawi pun buat tajuk mushaf. Mushaf ni maknanya dalam bentuk buku tu lah. Quran tu, itu maksud mushaf. Adanya berselera. Zaman Sayyidina Abu Bakar baru terkumpul dalam bentuk suhuf-suhuf, bukan mushaf. Suhuf-suhuf ni maknanya tulis dia kertas tu tapi berselera, selera lagi. Zaman Sayyidina Uthman tu barulah terkumpul molek dalam bentuk mushaf. Tapi itu pun banyak perkara lagi, titik tak ada, baris tak ada, macam-macam lagi tak ada. Di zaman sebenarnya kalau nak bincang ni pada hak ni saja pada ni. Di zaman Sayyidina Uthman baru tu. Lepas tu pun disalin beberapa butir. Hatta sana sebutir, hatta negeri tu sebutir, tempat pusat-pusat tu. Masalahnya sebelum pada tu orang nak baca lagu mana? Baca apa? Itu persoalan.
Sebelum pada tu kalau tak ada Quran sama Sayyidina Abu Bakar, tak ada. Orang baca lah ke mana? Gapo dia yang jadi panduan tiap negeri nu rata negeri pak Mesir, pak Syria, pak mana tu. Dia baca lah ke mana? Apa panduannya? Apa rujukannya? Mana gabno sendiri pun tak ada. Kalau ada pun berselera, tak tahulah cukup ke tidak. Itu dia kalau ada berselera, tak tahulah cukup ke tidak. Itu boleh meragukan terhadap Quran. Sedangkan dalam Quran ini dia kata la raiba fi. Tidak ada sebarang keraguan. Kok mana-mana pun tak ada. Kalau lagu saat ni dalam riwayat itulah hak kata dikumpulkan Quran oleh Zaid bin Thabit itu, tak jumpa cari satu ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tak ada pula. Jumpa seorang dengan Khuzaimah bin Thabit. Ada dengan dia saja. Ambil dengan dia tu. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan tak jumpa ayat lain pula. Itu dia. Tak jumpa ayat lain. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ayat tu. Hak tu tak jumpa. Tahu-tahu jumpa dengan dia. Dengan dia tu juga Khuzaimah bin Thabit atau Abi Khuzaimah bin Thabit. Jumpa dengan dia. Mana dengan lain tak ada. Bapa ni tak jumpa dalam satu masa ke masa lain. Itu banyak persoalan lah. Sebenarnya dia kena bicara khusus tu. Barulah jadi teratur molek. Tak jumpa tu ayat ni, yang pertama zaman Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua tu tak jumpa lagi zaman Sayyidina Uthman. Jadi kalau tak jumpa sebelum pada tu kumpul Quran zaman Sayyidina Abu Bakar tu tak sempurna lah. Kalau ke mana? Itu persoalan. Kalau tak jumpa tu baru jumpa zaman Sayyidina Uthman kedua-dua, maknanya hak kumpul zaman Sayyidina Abu Bakar tu dua dah, tak cukup. Bukan sah. Itu dia. Kalau kita terima sah jumpa dah sah lagi tak jumpa, baru jumpa zaman Sayyidina Uthman, bermakna sah tak cukup. Kalau kedua-duanya tak jumpa di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Uthman baru jumpa, bermakna dua kurang. Dua kurang. Kalau kita kata tak jumpa tu kedua-duanya di zaman Sayyidina Abu Bakar, apa tak jumpa? Ya tadi kau ayat jumpa dengan dia sah je ayat. Lepas tu apa sah pula? Ada. Apa sah pula ada? Apa dia tahu ayat selalu ada sah lagi? Zaid pun duk tulis tu dua hak tinggal. Hak ni sah. Sah lagi ni duk mana? Dah mau ada kau? Tak ada tanya. Bapa gitu. Tu benarnya. Ini mana kalau kita tengok hadis ni dari sudut dirayah, dari sudut logik, mana kita akan nampak benda-benda gitulah. Lepas pada tu tak apa. Panjang ceritanya. Jadi hak ni padana tak molek pegang lagu tu. Tak kena bahaya kita tu. Kalau boleh ke musuh, jadi senjata besar lah kepada dia. Banyak perkara yang kita ni telah terlanjur banyak duk ikut segala tu. Bila musuh buat mari serang kita, penat kita. Ternganga-nganga kita. Sebab itulah kena royak juga. Supaya tahu sekurang-kurangnya bahawa benda ni ada pendapat lagu lain. Dan pendapat ni lebih mudah. Sebab apa? Quran ni mutawatir. Quran dia mutawatir. Mutawatir ni kalaulah kita kata hak tu ada tu bertulis saja dengan dia tu, memang gitulah orang jawabnya sekalanya. Hak jumpa dengan dia ayat tu orang lain tak ada tu bertulis. Dari segi ingat belaka ayat tu. Hak bertulis saja dengan dia. Baik, kalau kita kata lagu tu bermaknanya mutawatir Quran ni dari segi hafalan saja, dari segi tulisannya tidak. Orang boleh ragu dari sudut tu. Dia tulis tu betul ke tidak? Setara mana betul ke tak betul? Sebabnya antara dalam hadis tu juga disebut antara Zaid dengan beberapa orang Quraisy yang dilantik oleh Sayyidina Uthman tu, Sayyidina Uthman kata tu kalau mu khilaf kena ikut hak tiga orang ni. Zaid, sebab Zaid ni kena ikut hak tiga orang sebab hak tiga orang ni Quraisy. Quran tu turun mengikut Quraisy. Jadi bermaknanya Zaid ni boleh jadi tak betul. Tulis. Khilafnya antara tabut ke dengan tabuh. Situ hak khilaf. Itu disebut dalam hadis. Zaid kata tabuh. Hak tinggal lagi kata tabut dalam Quran tu. Sayyidina Uthman suruh tulis. Jadi hak sebelum pada tu lagu mana? Sebelum pada tu. Dari segi tulisan. Tabuh kau tabut. Kau tak tentu mana-mana boleh kedua. Itu masalah saja. Itu masalahnya. Persoalan besar tu.
Kalau gini, orang kafir boleh ambil peluang. Dia boleh kata, boleh diragui Quran. Sekurang-kurang dari segi tulisan dia. Tulisan dia tu tak kemah. Beberapa tahun kemudian barulah kemah seperti yang ada sekarang ni. Seperti yang ada sekarang ni, kalau kita baca sejarah-sejarah biasa ni, dia kata kepada dia, Hajjaj bin Yusuf lah bubuh baris tu. Bubuh titik tu. Sebelum pada tu tak ada. Sebelum pada tu tak ada. Ya Hudzaifah balik royak ni, orang duduk khilaf banyak ni. Tak boleh ni, kena kumpul Quran. Jadi sebab khilaf tu macam tidak terkumpul Quran. Baik, kalau terkumpul sampai Sayyidina Osman tu sepuluh dalam sejarah tu dengan tidak ada baris, tidak ada titik, tak khilaf kau. Ya'lamu dengan ta'lamu. Siapa dia reti? Hak Arab apa pening juga sekali baca tu, hak reti Arab sebut, hak ni ya'lamu kau ta'lamu ni. Baris tu sub perkara. Lepas tu titik. Banyak perkara tu. Jadi, kalau tak ada titik, huruf tu nak kenal lagu mana? Tak ada titik. Huruf tu akan panggil huruf apa kalau tak ada titik? Rumah tu kan serupa ya dengan to, serupa dengan sa, serupa je. Jim dengan ha dengan kha, serupa je. Kita nak sebut lagu mana? Hak ni bawah, hak ni kha. Qada apa ni? Jim ko ha. Nak sebut lagu mana? Sebelum pada tu. Kita nak katakan adakah bahasa dia buat, bahasa ni dibuat dalam keadaan keliru? Tak ada lagu tu. Mula-mula dia kena jelas lalu lagu ni kalau serupa. Kalau serupa. Kalau P dengan B, kalau Rumi, P tu balik atas, tu B tu balik bawah, gitu. Dia tak kan serupa dengan P, tapi hak tu juga orang panggil B, hak tu juga orang panggil P. Lagu mana? Dah, lagu tu. Tak boleh dia mesti kena beza bahasa ni. Kalau tidak orang panggil puak-puak tak ada akal tu buat bahasa tu. Huruf tu nak kenal lagu mana dulu? Kalimah ni nak ada kalimah ni kena ada huruf dulu. Dah huruf tu nak kenal lagu mana? Macam-macam cerita dibuat, disebarkan. Jadi tujuannya apa dia? Nak meragukan Quran itu. Bahawa Quran tu khilaf gitu mau. Baru betul ni setelah Hajjaj bubuh hak jahat gitu mau tu. Hajjaj hak zalim gitu mau tu. Dia pula buat. Jadi kita nak pakai hak dia lah. Mana tahu dia hak jahat gitu, takut dia tukar. Sepatutnya tak lamu dia bubuh yang lamu. Mana tahu orang saudara tu. Pula bahaya ni. Dengan sebab itu kita kena terima ni semuanya sudah sampai Nabi sudah selesai dah. Sudah selesai dah. Tulis belakang dah. Dengan baris, dengan huruf, dengan ada titik belakang dah. Gitu, selesai. Jelas dah. Dalam Quran dia sebut tanda Quran ni mari daripada Allah, tak ada khilaf. Kalau dengan tak ada titik, tak ada baris gitu, banyak benar khilaf tu ada. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Memang banyak ikhtilaf lah. Memang banyak ikhtilaf. Baik, kalau kita nak terima lagu ni pun boleh, lagu ni pun boleh. Maliki yaumiddin pun boleh tak? Masalah lah kita buat baris tu. Dengan sebab ada baris tu mesti kena baca maliki, tak boleh baca maliki. Sepatutnya tak sebubuh lah. Baik, kalau tak bubuh siapa dia nak tahu ini maliki kau maliki? Kecuali orang ngaji qiraat lah. Kalau tak ngaji qiraat dia tak tahu mana kalau lagu tu. Dia banyak masalah tu. Dengan sebab itu kalau kita terima hak ni bahawa Quran ini sudah lengkap, dihafal oleh beribu-ribu orang, mutawatir, ditulis beribu-ribu nuskah sudah ada. Kan Nabi SAW satu ketika dulu larangkan, la taktubu anni syai'an siwal Quran. Jangan tulis apa-apa daripada aku selain daripada Quran. Hak tulis tu duduk mana? Kalau tiba baru ni kita sudah baca kan. Kalau tiba orang kafir, Taurat tu buat mari, kalau kata Nabi tanya lagu mana dalam Taurat tu hukum rejam. Dia pun buat mari. Buat mari tak mari ke apa? Dia buat mari berselewak gitu ke? Ada sebahagiannya atas papan, sebahagiannya atas batu, sebahagiannya atas tulang gitu ke? Kalau dia buat mari buku. Dia buat mari buku kan? Bila mari buku, buku tu baca dia tutup. Kan? Kalau tu dia tutup tu ke dia? Tidak dalam bentuk buku. Apa orang kafir boleh ada buku, boleh ada kertas. Nak tulis tu kita Islam tak ada apa. Hak gomo gitu mau suruh jaga Quran tu suruh baca Quran dalam semaya tu. Tak boleh nak ada kertas. Apa? Kertas tu tak orang Arab tak kenal kau pada masa tu. Tak pernah Sabah tu belakang tu. Bahkan dalam Quran pun sebut dah tentang kertas ke apa tu. Tak lagi. Ini semua ni cerita kemudian yang mengelirukan orang Islam. Orang Islam tu tak apalah dia ada akidah, tak apalah kita terima ke mana-mana. Tapi kalau orang kafir hujah kita nak katakan dah. Mutawatir ke dia lagu tu ada dengan Khuzaimah seorang bertulis. Hak lain tidak. Hak dia tulis tu pun boleh tentu lagi betul ke tidak betul. Siapa dia atas
Zaman Sayyidina Osman baru tasbih. Dah kalulah Zaid ni bukan Quraisy, tak boleh nak arak ke dia. Apa yang sampai Sayyidina Abu Bakar suruh dia? Tak suruh orang lain. Suruh Quraisy lalulah. Suruh Abdullah bin Mas'ud lalu. Dia daripada awal lagi ikut Islam. Dia tulis daripada awal lagi Quran. Dalam Tirmizi pula Ibnu Mas'ud kata, Ibnu Mas'ud kecil hati, berasa nak marah. Dia suruh susuk Quran. Apa cerita semua ni? Nampak sahabat balah ke Quran. Apa susuk? Hak dia benar apa nak susuk? Jadi maknanya hak Sayyidina Osman tak benar. Kalau gitu. Siapa dia marah tu? Apa yang dia ni ditinggalkan kata dia, disingkirkan. Dia ni tak panggil. Ketika nak susu Quran tu apa? Dia nak marah. Dia pun rakyat anak murid dia suruh susu Quran. Jadi supaya Imam Mahdi susu Quran tu kau. Jadi tak kena belaka tu, tak ada semua tu cerita tu. Tak ada. Tak ada balah, tak ada apa. Cerita kemudian ni menunjukkan sahabat di balah. Tak ada. Lepas tu dalam mushaf Ibnu Mas'ud ni lagu ni tak ada qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas tu tak ada. Jadi Quran dia tak cukup dah. Kalau lagu tu dalam mushaf orang ni lagu ni, dalam mushaf orang ni tak serupa mushaf tu. Tak serupa. Dah kalau nak jaga qiraat boleh jadi ni jadi banyak mushaf ni nak jaga qiraat kan tak serupa kan, dibaca gini dibaca gini. Apa salahnya? Apa yang bakal? Yang ni tu tak boleh kita nak cetak Quran lagu lain sikit tak boleh. Tu buat apa? Kena melera lah kira lain. Okay? Masalah tu tengok. Tengok tu. Akibatnya hadis tu kalau pakai hadis ni selesai. So barulah mutawatir. Mutawatir ni orang belajar ramai. Orang ngapa ramai, bukan seorang dua. Kalau seorang tu tidak mutawatir orang panggil. Mutawatir apa? Dari semua sudut mutawatir. Dari semua sudut. Bukan dari sudut hafalan saja mutawatir. Dari sudut lain tidak mutawatir. Tak kena lagu tu. Orang boleh ragu. Orang boleh ragu. Nak ingat setara mana agak dia kata. Nak ingat setara mana. Lepas pada tu hak ingat tu pula tidak semua ingat. Nak ingat lagu mana dah berselera. Tak ada putih rabuk. Persoalannya apa yang bila nak setiap kali nak kumpul Quran tu ambil dengan hafsah Quran tu apa? Ada dengan hafsah tu apa? Dapat apa rujuk dia tu apa? Banyak perkara di sini dia kena bincang suku. Hak ni nak ceritanya mushaf itu sudah ada. Mushaf ni maknanya sudah dalam bentuk buku. Yang banyak lah tu yang Nabi kata larang tu. Kalau sebutir dua pakai pegang dia pegang lah. Ni mana banyak dah lah. Begitu. Jadi hak umum duduk pakai tu mana tak kena bahaya tu. Jerak tekuk sendiri tu. Jerak tekuk sendiri. Orang tak faham tak apalah. Kalau orang faham penat kita, lelah kita. Gitu. Hak sebetulnya ni. Riwayat itu adalah walaupun sahih. Tapi riwayat ahad dia tak boleh nak lawan dengan Quran. Kalau menyebabkan Quran diragui tak boleh, kita kena letak tepi. Tu kaedah. Kalau kita pakai juga bahaya. Apalagi ada yang bercanggah. Hak tu kata tak ada lagi mushaf. Hak ni kata ada dah. Hak ni Bukhari Muslim juga. Sahih juga. Gitu. Jadi kadang-kadang orang ni mana pakai hadis tu babi buta. Dia tak kira dah terjejak kau tidak Quran. Tak kena lagu tu. Bukan gitu cara mengaji hadis yang betul. Pakai hadis tak kira lah. Biar jadi lagu mana pun Quran. Tak boleh. Belah-belah celek mata tu. Baca hadis jangan belah-belah pejam. Sepatutnya. Begitu. Tak apalah itu secara ringkasnya. Yang betulnya sudah selesai dah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huruf ni sudah ada dah. Ta, sa, ba sudah ada dah, orang tahu belakang dah. Bukan masa Islam, zaman jahiliah lagi tahu dah. Kalau tidak puak-puak gila lah buat bahasa Arab ni. Sebab apa? Buat rumah saja. Tak tahu hak ni ba kah, ta kah. Tak apalah kalau perkataan kita boleh kata baitun. Kalau taitun tak ada. Jadi hak ni mesti ba. Saitun tak ada. Orang Arab tidak kata. Tapi kalau orang tidak Arab dia nak baca kan? Kalau tak ada titik. Itu sebab sebelum jadi perkataan tu. Tak ada titik. Nak baca kan orang Arab pun. Cuba aja. Hak ni ba ke tak kosong. Tak boleh pergi. Tu. Tak betul. Tak ada bahasa dalam dunia ni menyebabkan jadi orang keliru buat. Ya bubuh baris tu nak suruh pun dia beza lah. Bubuh titik tu. Kalau tidak nak beza lah ke mana? Itulah benarnya.
Kadang-kadang dalam masyarakat ni atau sabar dengan meluah, tapi sebenarnya tidak diuji lagi. Periksa molek dah kau. Dia kena periksa molek, teliti molek. Barulah selesai masalah. Kalau tidak, kita kata lagu lain, buat lagu lain. Kita kata lagu lain, kita buat lagu lain. Kita kata kiraan ni banyak, boleh gitu gini, boleh gitu. Apa tak boleh nak cetak lain? Apa? Cetak kena ni, kebenaran khusus. Apa yang jadi lagu tu? Itulah kita kata Quran dijaga oleh Allah SWT. Ni lagu tu tak boleh nak kira mana-mana pun tak boleh. Dia jadi lagu tu. Dia jadi lagu tu. Orang kata boleh macam-macam pun, dia sendiri pun buat peraturan. Tak boleh, mesti kena lagu ni. Lagu tu, Tuhan jaga Quran. Kita tak nampak lagi. Tak apalah. Seterusnya, musabaqah bainal khail wa tadmiriha. Musabaqah, yakni berlomba kuda, berlomba kuda. Mana boleh. Jadi hak ni zaman Nabi ni, masa tu orang perang guna kuda. Jadi hak ni kita nampak masalah perang pula. Padahal sebelum pada ni masalah di bawah tajuk pemerintahan. Jadi hak ni pemerintahan ni kena ada pemimpin secara khusus hak ni. Dan bila ada pemerintahan, salah satu kerjanya ialah perang. Itu. Dan dia kena ada pentadbir, pengurus dia yang mengendalikan perang tu. Dia kena ada ketua ke apa tu pun support dengan pemerintahan juga. Bukan boleh ikut sera gitu, tak boleh. Dia ada disiplin dia, ada peraturan dia, ada kaedah dia. Ni pula gitu. Itu Imam Muslim hari ni teratur gitulah. Nabi SAW berlomba. Setengah ulama kata sabaqah ni makna dia mengatakan harus boleh berlomba, membenarkan. Tidak semesti dia sendiri berlomba. Hak lain pula kata apa-apanya dia tak ada berlomba langsung ke? Dia ada juga berlomba, apa salahnya kita kata Nabi SAW sendiri berlomba dan membenarkan orang lain berlomba. Gitu. Kuda berlomba. Zaman itu kuda. Zaman sekarang ni kalau ada kenderaan lain untuk buat perang, guna hak tu gitu. Tidak kata khusus dengan kuda. Jadi kalau orang faham hadis ni, dia terikat dengan perincian yang merupakan juzuk-juzuk semasa, juz'iyat semasa. Tak boleh lagu tu, silap lagu tu. Kalau kuda, jadi kuda sama. Hak bolehnya, lain tak. Tidak lagu tu. Dia kena faham makna hadis tu, maksud dia tu. Sebab awak tadi juz'iyat dia tu dia boleh berubah mengikut zaman, tetapi maksud dia tu tetap sama. Maksudnya untuk perang. Dalam peperangan mana-mana pun dia ada guna kenderaan tu. Kenderaan pada masa tu kuda, pada masa lain mungkin benda lain pula. Jadi bolehlah kita berlomba kapal terbang, kalau kita kata berlomba kereta, kau ikutlah. Ia boleh digunakan untuk perang. Allati qad udmirat min al-hafya. Udmirat ini lagu mana? Dia ayat di sini. Tu di bawah di dalam Imam Nawawi syarah tu, dia kata kuda ni beri makan. Lepas tu satu ketika beri makan sikit. Lepas beri makan sikit tu masuk dalam satu kandang. Di situ dipakaikan guni ke apa ke sebagai baju dia. Nak suruh dia peluh. Bila dia peluh, makan tu kawal lah, jaga makan dia tu, beri sebanyak ni. Bila dia peluh, dia akan kuruh. Dia akan jadi, orang kata pinggan dia tu jadi ramping. Pinggan dia tu. Sebab kalau singa, kalau rimau kan hak duduk dalam hutan tu, pinggan dia tu lagu mana? Tidak sebab hak duduk dalam zoo tu, bobeh-bobeh gitu. Hak tu tak kuat tu. Jadi nak suruh jadi kuat, nak suruh jadi kemah ni, dia ada cara dia, kaedah. Nak suruh kuda tu jadi kuat, jadi tahan lasak. Jadi kalau lari pun boleh lari kuat. Dengan cara buat gini, dia jadi peluh. Bila peluh, dia akan jadi semakin kuruh. Kuruh tu bukan makna kuruh lemah. Sebab tu kita kata untuk kemah. Untuk kemah. Dan dia jadi kuat larinya. Mana mengikut kaedah lah. Kaedah ni boleh jadi orang kemudian dapat lagu lain pula kaedahnya. Nak suruh kuat-kuat kuda ni lagu mana? Mungkin dia ada cara dari segi pemakanan dia, dari segi latihan dia, macam-macam lah hak ni. Makna Nabi SAW kira dah. Hak lagu ni jauh lah daripada hafiyat. Daripada hafiyat. Amatnya ialah thaniyatul wada'. Daripada sana sampai kepada thaniyatul wada'.
Jadi jaraknya ada yang mengatakan 5 batu, tapi Musa bin Uqbah kata 6 atau 7 batu antara Thaniyatul Wada' dengan Hafiyah itu. Jadi kuda hak kuat saat ni berlomba, tu jarak dia. Itu jaraknya. Dan Nabi SAW berlomba kuda hak tidak dibuat lagu tu, hak tidak diurus tadi, dari Thaniyah hingga ke Masjid Bani Zuraik saja. Jaraknya kira-kira sebatu ya. Mana kuda kalau hak tidak kuat tak boleh jauh-jauh gitu, penat, menyeksa dia. Jadi nak guna binatang pun biar kena cara dia lah. Biar kena cara. Jadi sampai tidak jadi menyayangkan dia. Mudah sabar kalau kita guna untuk sejauh ni, untuk sejauh ni. Nabi SAW sudah ambil kira dah. Sudah ambil kira dah. Thaniyatul Wada' tu semuanya, Thaniyatul Wada' itu tara dia lah. Thaniyatul Wada' tu di Madinah, kalau orang nak pergi jauh, orang-orang di Madinah penduduk dia pergi atas apa situlah, tempat tinggi situ, tempat naik gitu, macam bukit gitu. Lepas pada tu tak nampak dah lah, sekat tu je nampak. Bila orang pergi berjalan tu jauh lagi lah, mana pergi atas tu boleh tengok. Itu Thaniyatul Wada'. Jadi kalau duduk di Madinah ni, di bandar ni, sekat tu je nampaknya. Tapi kalau pergi situ nampak lagi orang duduk berjalan tu pergi. Jadi biasanya orang mengata sebab tu Thaniyatul Wada'. Wada' tu maknanya nak melepaskan orang kan, nak mengucapkan selamat jalan tu, situlah biasanya. Jadi daripada situlah berlomba saat ni. Ibnu Umar termasuk dalam orang hak berlomba. Maknanya di sini kita kena jaga kenderaan tu maksudnya. Kenderaan tu tak kira lah, sesuai dengan zaman lah. Kalau kereta pun kena jaga. Kalau nak berlomba ni kereta lagu mana, takkan nak berlomba kereta lomba tu dengan kereta kancil, takkan lah lagu tu. Berlomba ni biar padan, biar sama. Begitu. Makna Nabi SAW sudah ajar dah kita. Berlomba boleh untuk latihan. Latihan. Nabi SAW sendiri pun berlomba kuda ni, tak apa. Tidak kata menyeksakan binatang. Kalau tidak binatang lagilah, tak jadi masalah. Tak apa. Ini sesuai untuk zaman itulah, tak apalah. Hak lain-lain tu lebih kurang lagu tu juga. Maknanya zaman itu memanah. Nabi SAW itu berlatih belaka tu. Latih belaka sahabat-sahabat dia. Memanah, berenang, dia ajar sahabat-sahabat dia. Dan sahabat-sahabat dia memang panah. Masa tu itu yang diguna. Kalau sekarang ni tidak anak panah, dah bedil. Jadi kena berlatih dengan bedil lah. Gitu. Kena berlatih menembak, orang kata. Anak panah pun mungkin boleh guna juga, tapi jarang diguna. Yang banyak gunanya. Jadi kita ni dalam Islam ni tidak terikat dengan apa yang disebut itu, lafaz itu, tidak. Kita terikat maksud dia. Kalau nak kira lafaz ni bukan hadis saja, dalam Quran pun sebut wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Min ribatil khail, dalam Quran sebut. Jadi apakah mengikat kita dengan kuda tu, nak perang ni, buat persiapan untuk lawan musuh ni kena kuda. Jadi sampai bila-bila dah muka sebut dalam Quran kita kena pakai kuda ke? Dah, tidak gitu. Dia sebut tu hak semasa, hak orang boleh faham. Kalau dia royak kereta kebal, dah, kalau dia royak kapal terbang, dia royak jet gitu gini, habis masa pula orang duk faham tu. Habis masa pula. Sebab tu dalam Quran bukan dia royak nikmat dalam syurga, dia tak royak wah mata kucing kau misalnya nak. Wah mokta kau, wah neraka kau, hak tak ada, dia royak hak ada lah. Sebab tu setakat ada tu je dalam Quran. Bukan bermakna dalam syurga setakat disebut tu saja ada. Kita tak boleh faham gitu. Sebab hak tu yang menjadi kekayaan kepada mereka, punca kekayaan, harta mereka, itu buah-buah tu, buah anggur, buah delima, buah got tu, hak ada tempat dia. Kalau royak orang Mu'tah muskil pula. Bagaimana orang Mu'tah? Orang kafir boleh peluang pula. Kalau mu tak mari aku tak percaya, mu tak betul Nabi. Macam-macam pula. Tak ada pasal-pasal. Duk bawa jadi orang ni peling. Jadi baiklah royak hak mereka sudah tahu. Tapi dia royak dah kan? Kaedah umumnya dalam syurga ni adanya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Royak dah kan? Dalam syurga ni barang hak tak pernah mata melihat, tak pernah telinga dengar, tak pernah terlintas di hati manusia. Hak tu kaedah, hak tu hak umum. Kena pakai hak tu. Lepas tu hak juz'iyat itu sesuai dengan keadaan lah. Sesuai dengan keadaan.
Nabi SAW royak lagu tu. Gitu cara hikmah duduk situ. Bukan dengan cara hikmah ni royak no. We nampak ilmu kita banyak, lepas tu sampai orang tak boleh terima. Tak boleh. Sebab tu dia royak. Kalau dia royak sejarah hak sekitar tu, hak orang-orang Arab maklum. Samud, kau tu je sekitar tu. Hak buat-buat dia pun tahu. Dia tidak royak negeri Cina tu, hak Jepun kat mana, tak royak. Kalau royak satu kerja pula, kena hurah hak tu pula. Kena perjelas hak tu. Royak pula dari segi geografi gini-gini. Tak ada pasal tu. Bukan nak mari royak tu. Kalau kita perhati, molek nampak cara Quran dengan hadis ni lagu mana. Bukan yang disebut itu maksud. Bukan yang disebut itu kita perlu terikat dengannya, tidak. Tak apalah. Lepas tu kelebihan kuda dan kebaikan terikat di dahi kuda. Apa makna? Kebaikan terikat di dahi kuda sampai hari kiamat. Ni pun jadi sebab itulah kalau kita ngaji tak ada jadi masalah, nampak molek lah, kemah lah. Orang tidak faham, dia kata sampai hari kiamat apa makna? Nak perang naik kuda ini menunjukkan Nabi royak ni guna kuda ni sampai hari kiamat. Kebaikan enggak kuda ni tidak kebaikan saja, kalau tak baik pun ada sampai itu. Orang kafir pun guna kuda juga kan. Untuk kebaikan kau tu dia guna, tu lawan orang Islam. Bawa dia kepada neraka lah. Kuda juga. Hak ni dia nak bayar kuda, hak ada kebaikan, kuda yang digunakan untuk kebaikan. Tidak semesti kuda, kereta kau gapo kau sopo lah. Mana Allah Subhanahu Taala sudah tanda dah benda ni boleh dia untuk digunakan untuk kebaikan. Ni benda ni kuda ni zaman dia tu hak nombor satu. Kalau dalam kenderaan banyak-banyak tu hak tu nombor satu. Supaya juga kemudian bila-bila masa pun kereta atau kenderaan lain boleh digunakan untuk kebaikan, boleh digunakan untuk kejahatan. Hak guna untuk kejahatan boleh dosa, hak guna untuk kebaikan boleh pahala. Tapi inilah benda yang boleh membawa mendatangkan pahala kepada kita. Salah satu saluran pahalanya kenderaan. Tu dia nak ayat. Lepas tu dia nak ayatnya sampai hari kiamat. Dia nak ayat perang tu, jihad itu sampai hari kiamat. Bila ada kuda, siap kuda untuk apa dia ni? Tadmir kuda kan? Macam-macam kita latih kuda untuk apa? Untuk perang. Dia nak ayatnya perang lazim bagi kuda ni. Zaman tu kalau guna kuda ni tak mesti ke dia perang lah. Dia nak ayatnya perang tu sampai hari kiamat tidak akan berhenti. Bukan guna kuda tu sampai hari kiamat. Tak. Lazim, yang mesti. Orang faham pada masa tu apabila guna kuda nombor satu sekali kenderaan yang digunakan dalam perang kepada dia kuda. Jadi penggunaan kenderaan untuk perang ni sampai bila-bila pun Nabi SAW kata ada. Dan bila kita guna hak tu boleh pahala lah kepada kita. Tu maksudnya. Bukan nak ayat terikat, nak ikat kita dengan guna kuda tu sampai hari kiamat. Dah. Nak ayat pahala melalui kenderaan yang diguna fi sabilillah ni sampai bila-bila ada. Saluran dia tu akan berbeza-beza. Kalau zaman kita ni kuda, mana nak ayat ni? Sudah ada dah. Di dahi dia tu disimpul kebaikan. Disimpul kebaikan. Mana kita boleh guna, kita boleh latih, kita boleh asuh kuda tu. Tuhan buat dia lagu tu. Boleh. Tapi kalau kita nak latih kura, nak buat perang, nak ke dia? Itu makna tidak terikat di dahi dia kebaikan untuk perang tu tak ada. Kura misalnya kita kata. Jadi nak berlomba kura tak ada faedah. Ada juga orang berlomba kura kan. Tak ada faedah hak tu. Hak ni dia royak jenis binatang yang boleh digunakan, boleh mendatangkan pahala kepada kita. Gitu. Dan binatang itu berupa kenderaan. Kenderaan ni akan berubah-ubah. Tak serupa. Hak nak royak sininya perang tu, jihad itu akan terus ada sampai kiamat. Tak ada mansukh. Nak royak bukan perang ni setakat Fatih Mekah saja. Bukan perang ni setakat zaman Nabi saja. Tidak, sampai kiamat. Itu maksudnya. Tak apalah. Lepas tu lain-lain tu serupalah. Lafaz dia je beza sampai hari kiamat, iaitu pahala dan ghanimah. Itu isyarat kepada kebajikan yang kita guna dia tu, kita dapat pahala ataupun ghanimah, mana untuk perang. Jadi kemuncak guna kenderaan ini ialah untuk menegakkan agama Allah. Itu kemuncaknya, di mana kita akan mendapat pahala apabila kita guna. Itu serupalah apa ni hak kemuncaknya pergi perang. Kalau tidak pergi perang pun dalam bentuk lain fisabilillah, mari ngaji guna kereta,
tak ada dah kuda tu, serupa juga dapat pahala. Kau tak boleh pahala. Boleh pahala sepatutnya. Boleh pahala sepatutnya. Begitulah hal lain-lain ni ma'qusun gapo ni, itu lafaz saja berbeza. Mana Tuhan menjadikan kuda tu begitu sifatnya, boleh kita gunakan untuk kebaikan. Jadi dikatakan letak atas dahi sebab mudah nampak. Mudah nampak. Bagi ahli dia kata memang dahi dia tu, situ ada kelebihan dia. Kita boleh tahu kuda ni molek ke tidak molek ni situ. Dahi dia tu. Pula dia bagi kot tu, tak apalah, boleh berkembanglah ilmu tu. Tetapi hak ni kuda ni dia terhad, untuk masa tertentu. Yang berterusannya ialah kenderaan. Maksud di sini ialah kenderaan. Dan perang, itu hak sebenarnya. Bila guna kenderaan apa-apa pun dia adalah dapat pahala ataupun ghanimah bila perang. Itu hak tu. Lepas tu riwayat daripada Jarir bin Abdullah supaya tu. Lepas tu Urwah Al-Bariqi ni seorang sahabat Nabi SAW. Nabi pernah bagi kepada dia 1 dinar untuk pergi beli seekor kambing. Dia beli 2 ekor. Dia beli 2 ekor. Jadi boleh untung pula. Nabi SAW tak larang, tak kata apa. Nabi SAW doa keberkatan untuk dia. Maknanya kalau Tuhan asal tu suruh buat gini, kita buat lagu lain, tapi buat tu lebih molek lagi. Hak dia nak tu pun dapat. Dah dapat untung pula hak lain. Tak apa lagu tu kalau pasti gitu. Inilah orang panggil bai'ul fuduli. Orang panggil bai'ul fuduli. Boleh ke tidak boleh? Ulama fiqh kata boleh. Sebab macam ni, inilah contoh dia. Dah berkat dia ni sehingganya sahabat-sahabat kata dia ni kalau bawa tanah dia akan untung. Supaya bawa emas. Hasil berkat doa Nabi SAW tu. Dan dia di rumah dia ada 60 ekor kuda. Kuda ni sepuluh ni kereta Mercedes lah. Bukan main-main sampai gitu, mahal. 60 ekor ada. Berkat dia kalau menego apa-apa jadi dia. Jadi peristiwanya sekali tu je. Dia buat Nabi SAW kena. Allah SWT pun turun rahmat kepada dia. Turun rahmat kepada dia. Rahmat tu berupa mudah rezeki, luah rezeki. Gitulah. Dia pun ada meriwayat. Nak ayat di sini Imam Muslim nak ayatnya bukan seorang sahabat cerita benda ni. Ramai sahabat cerita benda yang sama. Orang panggil juga Urwah Al-Bariqi ni orang panggil juga Urwah bin Al-Ja'd. Urwah bin Al-Ja'd, itulah bin dia nya. Ayah dia tu Al-Ja'd. Al-Bariqi tu gelaran dia, panggilan lah. Dan akhir sekali Anas bin Malik pun ada juga meriwayatkan hadis, cuma dalam bentuk berkat. Berkat ni al-barakah fi nawasil khair. Barakat ni mengikut Imam Ibn Taymiyah, dia kata al-barakah ma tashtabilu manafi'ad dunya wal akhirah. Berkat ni yang ada padanya kebaikan, faedah dunia dan akhirat. Itu berkat. Gapa-gapa yang bawa faedah, mendatangkan faedah duniawi kepada kita dan faedah ukhrawi, itu berkat. Dunia pun boleh, akhirat pun boleh. Itu berkat. Keberkatan itu ada di dahi kuda tu. Sebab tadilah juga nampaknya kita berhenti sekat tu lah. Lepas tu hak shikal, salah lagi Shikal itu tanda lah, maknanya pada masa tu orang guna kuda, orang-orang yang biasa dengan kuda dia tahu kuda lagu ni bagus, kuda lagu ni tak bagus, kuda lagu ni berbakat, kuda lagu ni kalau kita latih, kita bina, tubuh dia tu memang boleh jadi molek. Semua orang lah juga guru yang pandai. Hak ni kalau kita tekan setara mana pun tak boleh gini hak ni. Tekanlah kita setara mana pun tak boleh setara tu jadi dia. Tapi ada juga ni berbakat kan, orang-orang yang ahli dia tahu kan. Begitu juga dengan binatang. Hak molek, hak tak molek, orang-orang yang biasa dengan sesuatu ni dia tahu, dia lebih tahu daripada orang lain. Sehingga orang hak pelaga sabung ayat tu pun dia tahu. Ni bapa ayah hak lagu ni kata, dia tengok kaki dia ni, ni sisik dia lagu ni. Dia boleh royak. Hak ni sekali tunjang ni kena selalu disusuh dia ni di kepala. Betul? Dia tengok. Dia nak royaknya sama tu
pandai lah, supaya kita learn ni nah. Kalau kita baik dengan pemain kan, dia tengok lagu, cara nak tengok body kereta tu, tengok sini, kata dia, tengok sini. Kita tak fikir lagu tu dah. Tengok sini. Bila kita tengok sini, kita tahu ni buat body ke tidak, baiki ke tidak. Orang yang biasa dengan kereta dia tahulah. Ni kereta molek ke tidak. Kita nak tahu mana kalau nak beli kereta second hand, molek ke tidak. Dia boleh royak. Lagu tu lah juga ni pun ceritanya lagu tu. Mana dia tahu kuda ni boleh dibina, boleh jadi mahal harga dia dengan cara kita kemas, dengan cara kita proses lah, dengan cara kita proses. Begitu. Tu nak di sini. Lepas tu lain-lain tu tak ada. Lepas tu kita pergi kepada babu fadlil jihad. Sekat tu lah. Allahu a'lam. Alhamdulillah.